Dan mengikut apa yang saya tanda ni, pelajaran kita yang lepas sebenarnya belum berakhir. Supaya kita tahu apa cerita je, eloklah kita secara sepintas lalu baca dahulu apa yang kita bincangkan. Ini perbincangan ini, sambungan ini di bawah bab mana ni. Jadi kalau kita perhatikan ni pada muka surat 431, perbincangan ini perbincangan di bawah bab ni lagi. Ni bab 71. Apa kita baca sekali lagi sepintas lalu ya, supaya tahu cerita, apa cerita je. Sebab lama berhenti kan, takut putus. Tiba-tiba kalau kita baca tu daripada tempat berhenti tu takut nampak tak bersambung. Jadi tempat yang kita nak sambung tu sebenarnya masih berkait lagi dengan bab ni. Bab 71 ni. Di bawah bab 71 lah. Baiklah, sepintas lalu kita baca terlebih dahulu. Lepas tu baru kita akan bincang daripada tempat kita berhenti. Itulah insyaAllah. Babul mashi ala al-khuffain lil musafir wal muqim. Bab 71. Bab hukum menyapu khuf, kedua khuf bagi musafir dan bukan musafir. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 وللمقيم يوم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد الله بن عبد بن عبد، ويقال عبد الرحمن ابن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Khuzaimah bin Thabit daripada Nabi SAW bahawasanya baginda ditanya tentang menyapu khuf. Maksudnya tentang selama mana boleh menyapu khuf. Jawab baginda SAW 3 hari untuk orang dalam perjalanan, yakni musafir, dan 1 hari untuk orang yang bermukim, yakni yang tidak bermusafir. Itulah hadis yang pertama di bawah bab ni, iaitu hadis yang ke-95. Setelah itu Imam Tirmidzi membuat komentar terhadapnya. Disebutkan daripada Yahya bin Ma'in bahawa beliau mensahihkan hadis Khuzaimah bin Thabit mengenai sapu khuf, dan nama Abu Abdullah Al-Jadali, nama sebenarnya lah, ialah Abd bin Abd. Dia juga dipanggil Abdul Rahman bin Abd. Abu Isa berkata, Abu Isa tu Imam Tirmidzi lah, ini adalah hadis hasan sahih. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Abu Bakrah, Abu Hurairah, Safwan bin Assal, Auf bin Malik, Ibnu Umar, dan lepas tu hadis yang ke-96. Jadi ada 2 hadis di bawah bab ni, iaitu wabihi qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu al-Ahwas an Asim bin Abi Najud an Zidr bin Hubaysh an Safwan bin Assal قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني. Di sini kita berhenti di sini ya. Ini belum kita bincang lagi.
قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس. قال أبو عيسى والتوقيت أصح وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. Baik, ini hadis yang ke-96, hadis yang kedua di bawah bab ni. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Safwan bin Assal. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar tidak membuka khuf selama 3 hari 3 malam jika kami bermusafir, kecuali apabila kami berjunub. Dan kami tetap boleh menyapu khuf yakni apabila berwuduk lah, ketika kerana buang air besar, buang air kecil dan tidur. Itu lafaz hadisnya. Kemudian komentar Imam Tirmidzi. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Al-Hakam bin Utaibah dan Hammad meriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit. Namun ia tidak sahih. Ali bin Abdullah ataupun Ali ibn al-Madini berkata, kata Yahya bin Sa'id al-Qattan al-Basri, kata Syu'bah, Ibrahim An-Nakhai tidak mendengar daripada Abi Abdullah Al-Jadali hadis menyapu khuf. Zaidah berkata daripada Mansur, yakni sebagai riwayat daripada Mansur. Mansur di sini maksudnya Mansur bin Al-Mu'tamir. Kami pernah berada di dalam bilik Ibrahim At-Taimi. Ketika itu Ibrahim An-Nakhai juga ada bersama kami. Lalu Ibrahim At-Taimi meriwayatkan kepada kami daripada Amr bin Maimun, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, daripada Nabi SAW tentang hadis menyapu khuf. Muhammad bin Ismail berkata, dalam bab ini hadis yang paling baik adalah hadis riwayat Safwan bin Assal Al-Muradi. Abu Isa berkata, ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan fuqaha setelah mereka, seperti Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat orang yang tidak bermusafir menyapu khuf selama sehari semalam, yakni sahaja, dan orang musafir pula boleh menyapu selama 3 hari 3 malam. Abu Isa berkata, ada juga diriwayatkan daripada sesetengah ahli ilmu bahawa mereka tidak memberikan batasan waktu untuk menyapu khuf. Inilah pendapat Malik bin Anas. Abu Isa berkata lagi, pendapat yang memberikan batasan waktu adalah lebih sahih. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Safwan bin Assal, bukan melalui saluran riwayat Asim. Itulah baru kita pergi kepada bab 72. Tadi bab 71. Bab 71 tu kita belum bincang habis lagi, tapi ceritanya berkenaan dengan sapu khuf untuk musafir dan bukan musafir.
Baik, kitanya perbincangan kita hari itu sampai setakat ni. Ini belum lagi kita baca mengikut apa yang saya tanda dan mengikut sahabat-sahabat kita seperti Ruslan tadi, dia pun sebut di sini juga. Maknanya nota 884 itu belum lagi dibaca. Yang sebelum tu kita telah bincangkan. Baiklah, kita akan bincangkan dengan lebih detail daripada sini sajalah kalau begitu. Ali Ibn al-Madini. Ini guru kepada Imam Bukhari dan juga guru kepada Imam Tirmizi. Ali Ibn al-Madini. Sebenarnya dia ayahnya nama Abdullah. Ali bin Abdullah lah. Tetapi lebih terkenal dengan Ibn al-Madini. Madini itu Madinah lah. Kalau mengikut biasanya Madani, orang kata begitu. Ini lari daripada biasalah, kaedah biasa. Berkata, kata Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id di sini maksudnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan Al-Basri. Ini imam jarh dan ta'dil. Kata Syu'bah. Jadi Yahya bin Sa'id ni pula ambil daripada Syu'bah. Kata Syu'bah ni maksudnya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Salah seorang yang digelar dengan Amirul Mukminin fil hadis. Apa dia kata? Ibrahim An-Nakhai tidak mendengar daripada Abi Abdullah Al-Jadali hadis menyapu khuf. Hadis menyapu khuf dia tak dengar. Dia tak dengar. Jadi maknanya hadis yang ke ni yang kita baca tadi, hadis yang kedua di bawah bab ni, cuba kita perhatikan. Ni hadis ke-96. Hadis ni di bawah ni ada perbincangan. Ni Imam Tirmizi kata Hakam bin Utaibah dan Muhammad meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit. Ni nak ceritanya Ibrahim An-Nakhai tidak ada meriwayatkan daripada Abi Abdullah Al-Jadali ni. Tak ada. Sebab itu Imam Tirmizi kata ini tidak sahih. Sebab dia sebenarnya tak ada meriwayatkan hadis menyapu khuf ni daripada Abi Abdullah Al-Jadali. Inilah kata dia. Siapa kata? Syu'bah kata Ibrahim An-Nakhai tidak mendengar daripada Abi Abdullah Al-Jadali hadis menyapu khuf. Inilah yang kita baca tadi. Kalau teks asalnya dia tak dengar. Sebenarnya kalau ada orang yang kata dia ni meriwayatkan daripada Abi Abdullah Al-Jadali itu kerana keliru. Lalu Imam Tirmizi kemukakan sebab keliru tu. Ini sebab keliru. Sebenarnya bukan Ibrahim An-Nakhai yang meriwayatkan hadis itu, tetapi Ibrahim At-Taimi. Situ bertukar. Ni Ibrahim At-Taimi. Ni kalau kita baca terjemahan tadi lebih teranglah kepada yang tak biasa dengan bahasa Arab tu. Ibrahim An-Nakhai tidak mendengar daripada Abi Abdullah Al-Jadali hadis menyapu khuf. Mana buktinya? Buktinya Imam Tirmizi bawakan, iaitu Zaidah berkata. Dia kata tu dia bukan kata saja, sebagai riwayat lah daripada Mansur. Dia ambil daripada Mansur bin Al-Mu'tamir. Apa Mansur kata? Kami pernah berada di dalam bilik Ibrahim At-Taimi. Ketika itu Ibrahim An-Nakhai juga ada bersama kami. Itu yang jadi keliru. Lalu Ibrahim At-Taimi meriwayatkan kepada kami daripada Ammar bin Maimun, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, daripada Nabi SAW tentang hadis menyapu khuf. Ini cerita sebenarnya. Ibrahim An-Nakhai itu ada di situ saja, bukan dia yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan ialah Ibrahim At-Taimi. Itu pun dia ambil tidak terus daripada Abi Abdullah Al-Jadali. Dia ambil daripada Ammar bin Maimun. Ammar bin Maimun tu ambil daripada Abi Abdullah Al-Jadali. Barulah naik ke atas tu Khuzaimah bin Thabit.
Gitu ceritanya. Maknanya kalau ada orang kata Ibrahim An-Nakha'i meriwayatkan daripada Abi Abdullah Al-Jadali, itu keliru lah. Keliru. Imam Tirmidzi dah perbetulkan di sini kekeliruan itu, kesilapan itu. Inilah daripada sini. Ini adalah berdasarkan riwayat Ali bin Abdullah. Imam Tirmidzi ambil daripada siapa cerita ni? Daripada Ali ibnul Madini. Dia pula ambil daripada Yahya bin Sa'id. Dia pula ambil daripada Syu'bah. Syu'bah lah yang kata di Ibrahim An-Nakha'i. Mana nak cerita kata-kata Syu'bah itu pun dia bagi sanad yang lengkap. Padahal ini bukan kata-kata Nabi, bukan sabda Nabi. Kata-kata Syu'bah saja. Bahawa Ibrahim itu tidak mendengar hadis menyapu khuf ni daripada Abi Abdullah Al-Jadali, tapi dia mari sanad yang lengkap. Itu cara ulama hadis, itulah. Hadis menyapu khuf, dia tidak riwayat. Baik, di sini kita ada nota 884. Bahawa ada nota. Maksudnya ialah sanad terputus di antara Ibrahim An-Nakha'i dan Abi Abdullah Al-Jadali. Sanad putus di situ. Sebab Ibrahim At-Taimi pun mengambilnya daripada orang lain, bukan tu, daripada Abi Abdullah Al-Jadali. Dia mengambil daripada Ammar bin Maimun. Ammar bin Maimun tu ambil daripada Abi Abdullah Al-Jadalinya. Itulah perawi yang sebenarnya, Ibrahim At-Taimi. Tiba-tiba dikatakan Ibrahim An-Nakha'i terus mengambil daripada Abi Abdullah Al-Jadali. Itu tak benar, tak betul. Kata Baihaqi, cerita Zaidah daripada Mansur yang akan disebutkan selepas ini membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Syu'bah. Jadi Syu'bah kata dia tak dengar. Apa buktinya? Imam Tirmidzi marilah kata-kata Zaidah tu, riwayat Zaidah tu. Jadi Imam Baihaqi juga dalam Sunan Baihaqi dia kata begitu. Cerita Zaidah daripada Mansur. Yang Imam Tirmidzi kemukakan tadilah yang kita baca tadi. Membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Syu'bah. Kerana di dalam riwayatnya dia menyatakan bahawa mereka berada di dalam bilik Ibrahim At-Taimi. Ibrahim An-Nakha'i juga ada bersama mereka. Lalu hadis itu diriwayatkan oleh Ibrahim At-Taimi, bukan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Syu'bah. Betul lah. Hadis baik, habis di situ ceritanya. Berkait dengan komentar Imam Tirmidzi terhadap apa yang dikatakan riwayat Ibrahim An-Nakha'i daripada Abi Abdullah Al-Jadali itu. Gitulah. Ini perbahasan beberapa saluran riwayat hadis ni. Beberapa saluran riwayat hadis ni. Jadi pada halnya hadis sebelum ni hadis yang kedua lah di bawah bab ni, bukan pun melalui cerita tu daripada Khuzaimah bin Thabit, apa tak ada cerita tu. Ni duduk cerita tentang riwayat yang kedua ni 96 ni daripada Zir, daripada Asim bin Abi Najud, daripada Zir bin Hubaysh, daripada Safwan bin Asal. Itu cerita. Jadi Imam Tirmidzi buat komentar ini berkait dengan riwayat sebelum ni. Riwayat sebelum ni, maknanya riwayat pertama di bawah bab ni lah. Ini riwayat 96. Riwayat 95 tu. Riwayat 95, riwayat pertama lah. Ni. Di riwayat pertama. Ni baru Khuzaimah bin Thabit. Riwayat Khuzaimah bin Thabit ni. Ammar bin Maimun, cuba tengok ni. Ni riwayat yang Imam Tirmidzi pilih. Kan? Daripada Ibrahim At-Taimi, bukan Ibrahim An-Nakha'i, daripada Ammar bin Maimun. Inilah yang betulnya. Daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit. Jadi riwayat, ada saluran riwayat daripada Ibrahim An-Nakha'i, terus daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit. Itu tak betul kalau ada begitu. Sebenarnya berlaku kekeliruan seperti yang Imam Tirmidzi sebut tadilah dalam komentarnya. Ini yang betul. Riwayat
yang Imam Tirmizi kemuka sebagai riwayat yang pertama di bawah bab 71 ni, inilah yang betul. Bukan Ibrahim An-Nakhai, tapi Ibrahim At-Taimi. Sebabnya Ibrahim At-Taimi pun meriwayatkannya dengan ada perantaraan yang Ammar bin Maimun. Tiba-tiba Ibrahim An-Nakhai yang hanya ada dalam bilik itu bukan meriwayatkan pun, terus meriwayatkan daripada Abi Abdullah Al-Jadali tanpa ada perantaraan Ammar bin Maimun ini. Itu dah lebih lah. Lebih orang yang duduk diam dalam bilik itu daripada orang yang bercakap. Orang yang bercakapnya, ni sanak dia, ni betul lah ni. Betul lah ni. Sebab itu Imam Tirmizi kata hadis ini, yang ni lah yang salah tu, salah lah. Itu tidak sahih lah. Imam Tirmizi dah kata dah tidak sahih. Yang dia kata yang sahih ni, yang ni Hasan sahih. Baik. Maknanya komentar Imam Tirmizi itu walaupun dibuat selepas daripada hadis yang kedua di bawah bab ni, iaitu hadis yang ke-96, tetapi sebenarnya komentar itu berkait dengan hadis yang pertama, iaitu hadis 95, bukan hadis 96. Gitu. Bukan hadis 96 ini komentar Imam Tirmizi. Jadi di bawah komentar dia itulah dia ambil daripada Ali Ibn Al-Madini, gini-gini kata tu, Ibrahim An-Nakhai tidak mendengar daripada Abi Abdullah Al-Jadali hadis menyapu khuf. Apa alasannya? Alasannya dia ada latar belakang cerita tu. Cerita yang sebenar. Sebab itu Imam Tirmizi kata riwayat yang dia kemukakan di awal itu, itulah yang benar, itulah yang sahih. Sebabnya yang dikatakan Ibrahim An-Nakhai riwayat itu keliru. Baik, Zaidah berkata sebagai riwayat daripada Mansur. Ini Zaidah siapa? 885. Ni sampai di sini saya nak orang lain baca lah. Ada sesiapa nak baca? Silakan. Saya baca mana? Silakan. 885. Zaidah bin Qudamah As-Sakhafi Al-Kufi. Abu Asad adalah kunyahnya. Salah seorang hafiz. Abu As-Salt. Abu As-Sal. S maknanya Salt. Salt. Abu As-Sal adalah kunyahnya. Salah seorang hafiz dan tokoh besar dalam hadis. Beliau meriwayatkan hadis daripada Abu Ishaq As-Sabi'i. Sabi'i. Daripada Abu Ishaq As-Sabi'i. Simak bin Haf, Ziyad bin Haqah, Asim bin Ziyad bin Ilaqah. Ziyad bin Ilaqah, Asim bin Bahdalah dan lain-lain. Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Uyainah, Husain Al-Ju'fi dan Ibnul Mahdi pula adalah orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Adalah antara orang. Bukan ini saja, maknanya antara. Ya. Dan Ibnu Madini pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Hatim, Al-Ijli, An-Nasa'i dan lain-lain mengatakan Nasa'i ya. An-Nasa'i. An-Nasa'i. Koma begitu maknanya Hamzah. Dan lain-lain mengatakan Zaidah Siqah. Riwayat-riwayatnya terdapat di dalam ke-6 kitab utama hadis. Sebanyak 23 hadisnya telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam sunannya. Uqayyan berkata beliau mati sebagai pejuang di bumi Rom pada tahun 162 Hijrah. Itu tentang Zaidah. Zaidah yang meriwayatkan cerita ni. Siapa Zaidah tu? Zaidah ni nama lelaki bunyi macam perempuan bukan lelaki. Dia ni riwayat dia ni. Kami pernah begini-begini terus 885 seterusnya 886. Tadi siapa baca tadi? Abdul Basir ke? Ya, mana? Sila lagi, sambung lagi Abdul Basir. 886.
Hadis Zaidah daripada Mansur ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Kata beliau, qala akhbarana Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hafiz. Qala hadatsana Abu Abbas Muhammad bin Yaqub. Qala hadatsana Abu Ghassan bin Malik bin Yahya Yahya As-Sufi Susi. الطوسي قال حدثنا شجاع بن الوالد قال حدثني زائدة بن قدامة قال سمعت منصور يقول كنا في جعرة إبراهيم حجرة إبراهيم حجرة النخعي ومعنا إبراهيم التيمي ومعنا itu sepatutnya. ومعنا إبراهيم التيمي وذكرنا مسح على الخفين فقال إبراهيم التيمي قال حدثنا tak payah qala ada. حدثنا عمرو بن الميمون عن أبي عبد الله عن عبد الله الجدلي عن خزيمة بن الثابت قال جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ولو استزنته لزادنا يعني مسح خفين للمسافر يعني المسح على الخفين للمسافر. Terjemahannya, bermaksud Huzaimah bin Sabit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan untuk kami, yakni menyapu khuf selama 3 hari. Kalau kamu meminta ditambahkan lagi, nescaya baginda Kalau aku meminta ditambahkan lagi, nescaya baginda menambahkan lagi. Maksudnya ialah tempoh masa menyapu khuf untuk musafir. Sunan Al-Kubra. Habis itu cerita tentang kekeliruan tadi. Kemudian Imam Tirmizi sambungan komentar lagi, dia kata Muhammad bin Ismail berkata. Muhammad bin Ismail itu maksudnya Imam Bukhari lah. Imam Bukhari berkata, dalam bab ini hadis yang paling baik adalah hadis riwayat Safwan bin Assal Al-Muradi. Hadis yang paling baik ialah hadis Safwan bin Assal Al-Muradi. Itulah hadis dalam bab ni, dalam bab sapu khuf untuk musafir dan bukan musafir ni, hadis yang paling baik ialah hadis Safwan bin Assal, iaitu hadis yang kedua di bawah bab ni. Hadis yang ke-96 tadi yang kita baca tadi. Itulah maksudnya hadis Safwan bin Assal. Hadis ke-96. Inilah hadis Safwan bin Assal. Hadis 96. Padahal kita dah tengok, nak banding dengan hadis 96, lebih elok lagi hadis 96 itu. Lebih elok lagi sanad dia. Tapi Imam Bukhari mentarjihkan hadis Safwan bin Assal. Kalau kita perhatikan kata-kata Imam Tirmizi sebelum ni, selepas dia kemukakan hadis 95 tu, dia dah sebut dah. Abu Isa berkata ni, cuba tengok sini. Ini. Dia sebut, ini adalah hadis hasan sahih. Hadis Huzaimah bin Thabit. Selepas dia kemukakan hadis 95, hadis yang pertama di bawah bab ni, dia kata begini, ini adalah hadis hasan sahih. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Abu Bakrah, Abu Hurairah, Safwan bin Assal. Orang-orang lain, riwayat orang-orang lain, Imam Tirmizi tak kemukakan di sini.
Yang dia pilih, yang dia kemukakan selepas hadis 95, hadis 96 ni ialah hadis Safwan bin Asal. Maknanya ini antara benda yang kita kena perhati ya. Riwayat Imam Tirmizi fil bab. Ada kalanya dia sebut beberapa orang. Dan selepas itu dia kemukakan riwayat salah seorang daripadanya. Seperti di sini. Dia kemukakan riwayat Ali, Abu Bakar, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan lain-lain. Tetapi yang dikemukakan selepas hadis 95, iaitu hadis Khuzaimah bin Thabit, ialah hadis Safwan bin Asal ni. Ni hadis 96 ni, cuba kita tengok Safwan bin Asal. Ni hadis Safwan bin Asal. Itu selalu Imam Tirmizi lakukan begitu. Selalu juga hadis fil bab itu tidak dikemukakan langsung oleh Imam Bukhari. Dia hanya kemukakan nama-nama sahaja. Lepas tu dia tak bawa pun dengan sanad yang lengkap hadis mana-mana orang yang disebut dia tu. Dia tak sebut, dia tak kemuka pun. Cuma dia isyarat. Itulah orang panggil hadis-hadis Imam Tirmizi dalam bab, fil bab, dalam sesuatu bab lah, di bawah sesuatu tajuk tu. Contoh je di sini, hadis Ali, dia tidak kemukakan. Hadis Ibnu Umar, dia tidak kemukakan. Cuma dia sebut saja ada riwayat daripada Ali. Cuma kalau kita tengok syarah ni seperti yang kita buat ni kan, kita dah lihat dah lah hadis Ali tu ada di mana, hadis Abu Bakar tu ada di mana, siapa riwayat, apa kedudukannya, itu kena tengok kitab lain lah. Ataupun tengok syarah macam syarah kita ni. Jadi Imam Tirmizi yang dia isyarat dalam fil bab tu, wa fil bab an, yang dia kata begitu, wa fil bab an, itu Ali, Abu Bakar dan sebagainya. Kadang-kadang riwayat salah seorang daripadanya dikemukakan selepas itu, kadang-kadang tidak. Di sini antara contoh dia kemukakan riwayat siapa daripada beberapa orang sahabat ni yang dikemukakan oleh Tirmizi selepas ini. Jawabnya ialah riwayat Safwan bin Asal yang dia sebut. Safwan bin Asal. Ini Safwan bin Asal. Tapi kalau nak kira kan, riwayat Safwan bin Asal ini kalau nak banding dengan riwayat sebelum ni, riwayat 95, lebih kuat lagi sanadnya. Hadis 95 tu lebih kuat lagi. Kenapa pula Imam Bukhari kata di sini? Tadi kan kita dah baca Imam Tirmizi nukilkan kata-kata Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. Dia kata ahsanu syai'in fi hadzal bab hadis Safwan bin Asal al-Muradi. Hadis yang paling baik dalam bab ni ialah hadis Safwan bin Asal. Kenapa Imam Bukhari kata paling baik pula? Sedangkan dari segi sanad hadis 95 tu lebih baik, lebih sahih, lebih kuat. Hadis yang 96 ni ada perawi-perawi yang dianggap dhaif pun. Kenapa Imam Bukhari kata ahsanu syai'in fi hadzal bab? Jawabnya Imam Bukhari kata ahsanu syai'in, paling baik, paling bagus. Bukan dia kata paling sahih. Dan ahsanu syai'in bukan paling hasan. Hasan dari segi istilah hadis itu, bukan itu yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Tetapi ahsanu itu hasan dari segi lughah. Paling elok, paling comel, paling cantik. Maknanya dari segi kandungannya itu jelas. Dari sudut tu paling jelas. Dari sudut tu. Kalau nak bandingkan dengan hadis Khuzaimah bin Thabit, hadis 95, kandungan dia tu lebih jelas hadis ini, 96 ni. Lebih jelas. Sebab di sini dia bukan sekadar cerita untuk musafir 3 hari, untuk tidak musafir 1 hari. Dia bukan sekadar tu saja. Tapi dia cerita lagi. Selain daripada junub, kita tak perlu tanggalkan khuf itu. Sama ada kerana buang air besar ke, buang air kecil ke, atau tidur ke, tak payah tanggalkan khuf. Khuf itu dalam masa tu, kalau musafir 3 hari, kalau orang tidak musafir 1 hari, kerana junub
ataupun kerana hadas besar sahaja perlu menanggalkannya. Kalau tidak, tak perlu ditanggalkan. Terus boleh berwuduk dan sapu saja di atas khuf tu. Sedangkan riwayat 95 tak adalah detail begitu. Hanya sebut tempoh sahaja. Tempoh sahaja. Sebab itu Imam Bukhari kata hadis Safwan bin Asal ini paling elok, paling cantik dalam bab ni. Dari sudut kandungan dia tu lebih lengkap. Perincian kandungannya itu lebih lengkap. Itu antara benda yang kita kena perhatilah. Ini Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari, berkata, dalam bab ini hadis yang paling baik adalah hadis riwayat Safwan bin Asal Al-Muradi. Ini satu perkara lagi yang perlu kita ingat, iaitu berapa banyak pendapat atau kata-kata Imam Bukhari ni kita tak tahu kalau tidak kerana murid-muridnya. Antaranya pandangan Imam Bukhari tentang riwayat Safwan bin Asal Al-Muradi. Kita tak akan tahu pendapat Imam Bukhari kalau Imam Tirmizi tak kemukakan di sini. Sebab Imam Tirmizi itu sebagaimana kita maklum, anak murid Imam Bukhari. Komentar Imam Bukhari terhadap hadis Safwan bin Asal itu tidak ada dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari tak ada. Kita dapat tahu, kita bernasib baik kerana ada murid Imam Bukhari ni, dia yang menceritakan, iaitu Imam Tirmizi. Dia cerita Imam Bukhari kata apa tentang riwayat-riwayat dalam bab ni. Imam Bukhari kata yang paling baiknya, yang paling eloknya ialah hadis Safwan bin Asal. Mana ada kalanya hadis ni elok dia tu bukan kerana ia lebih sahih dari sudut sanadnya. Elok tu dari segi kandungan dia tu. Itu benda kena perhati tu. Setengah-setengah orang dia kira ahsan tu hasan dari sudut istilah. Bukan begitu. Hadis itu mengikut setengah ulama bukan hasan pun. Sebab ada, kalau kita perhatikan Asim bin Abin Najud, itu mengikut. Walaupun dia tu imam besar dalam qiraatnya, hafaz tu ambil daripada Asim. Asim tu lah. Tapi di sisi ulama hadis, dia perawi tidak kuat. Macam mana Imam Bukhari boleh kata paling baik? Paling baik dari sudut kandungannya. Itu benda yang kita kena faham. Bukan dari sudut sanadnya. Tidak. Sudut sanad, hadis 95 lebih baik. Lebih baik. Yang tu yang sahihnya. Yang ni sebenarnya kalau kita kata tidak sahih pun tak jadi masalah. Cuma kalau kita kata hasan, itulah yang lebih sesuai lah. Lebih sesuai hasan. Tidaklah sampai ke peringkat dhaif, hasan. Itu peranan Imam Tirmizi ni sangat besar. Kena sedarlah. Peranan Imam Tirmizi sangat besar. Satunya dalam menukilkan pendapat Imam Bukhari. Bila Imam Tirmizi nukilkan, orang tidak ragu dah. Berbeza dengan kalau orang lain nukilkan. Dan Imam Tirmizi nukilkan dalam kitab dia, kita boleh tengok sampai hari ini. Jadi orang itu meyakinkan berapa banyak pendapat Imam Bukhari. Bukan ada dalam Sahih Bukhari pun, dia tak sebut pun. Sebab apa? Macam mana Imam Bukhari akan sebut? Sebab dia tak ada pun hadis itu. Hadis yang kedudukannya tahap itu, dia tak akan bawa dalam kitab dia. Dia tak ada pun. Macam mana dia nak komentar di situ? Tak ada. Sebab hadis itu tak ada pun. Hadis Safwan bin Asal. Cuma kita tahu pandangan dia terhadap hadis Safwan bin Asal itu, mana dalam bab ni lah sapu khuf untuk musafir dan bukan musafir ni. Hadis itu terbaik dari segi detail dia, dari segi kandungan dia. Terbaik, dia bukan kata paling sahih, tidak. Dengan sebab itu jangan keliru. Jangan kata macam mana Imam Tirmizi kata hadis 95 tu hasan sahih. Hadis ni pula dia tak ada buat komentar apa-apa, bukan berdasarkan sanad dia tu, tidak akan dapat kita kata sahih lah. Macam mana pula Imam Bukhari kata ahsanu? Jadi jawabnya dia kata ahsanu, dia tidak kata asahu. Tu kena perhati tu. Dia tidak kata paling sahih. Dia kata paling elok. Paling elok tu bukan paling hasan menurut istilah hadis tu. Hadis hasan tu bukan hasan dari sudut bahasa.
paling comel, paling elok, paling baik. Sebab apa? Sebab tadilah. Itu antara benda yang kita kena perhati. Jasa Imam Tirmizi itu sangat besar. Antaranya lagi yang mungkin kita tidak akan dapati di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dia akan sebut pendapat imam-imam mujtahid yang masyhur. Imam-imam, kalau Imam Syafi'i itu dia ada kitab dia sendiri, dia ada anak murid dia ramai. Banyak kitab-kitab dalam mazhab dia. Senanglah kita nak dapatnya. Tapi macam mana kita nak dapat ijtihad, ishaq. Imam Tirmizi lah sebut. Bila Imam Tirmizi sebut, orang yakin. Dan untuk pastikan lagi, ishaq tu memang berpendapat begitu. Satu, kita tengok dalam Tirmizi. Selain daripada itu, banyak lagi kitab-kitab lain. Boleh dilihat juga. Betul ke tidak ishaq tu berpendapat begitu. Walau bagaimanapun, modal pertamanya yang besar kita dapatnya daripada Imam Tirmizi lah. Kalau tidak kerana Imam Tirmizi, kita tak tahu tu ijtihad Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang tu, orang ni. Yang orang lain tak sebut, dia sebut. Dan dia kata pendapat orang ni pun Imam Tirmizi tu dia ada sanad dia tu. Dalam menukilkan pendapat orang tu, orang itu dia ada sanad dia. Walaupun dalam Sunan Tirmizi ni tak sebut. Dia sebut di mana sanad tu. Dia sebut dalam ilal dia. Dalam kitab ilal dia. Dalam kitab ilal dia sebut. Sanad, kalau dia ambil daripada cerita tentang Ishaq, ni sanad dia. Kalau daripada Sufyan Ats-Tsauri, ini sanad dia. Mana sanad dia tu, kena tengok dalam ilal Tirmizi. Ilal Saghir pun sudah memadai dah. Dalam tu pun sudah ada. Jadi ini antara benda yang kita kena faham dan kena berasa bersyukur lah. Nasib baiklah kerana ada kitab murid Imam Bukhari ni. Banyak pendapat Imam Bukhari yang kalau tidak kita tak tahu. Atau kalau tahu pun mungkin tidak begitu meyakinkan. Kerana perawi dia tidak begitu kuat. Tapi kalau Tirmizi yang sebutkan, habis cerita lah. Lepas tu Imam Tirmizi buat komentar lagi. Abu Isa berkata, ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan fuqaha setelah mereka. Seperti Sufyan Ats-Tsauri. Dia sebut dah. Ni kalau kita nak dapatkan ni macam dalam Sunan Abu Daud, dalam Ibnu Majah, dalam tak dapatlah pendek. Tak dapatlah. Ini kelebihan kitab Sunan Tirmizi. Salah satu kelebihan dia sebut pendapat imam-imam mujtahid, fuqaha mujtahidin. Ibnul Mubarak, ni mazhab Ibnul Mubarak. Syafi'i itu tak apalah. Ahmad itu tak apalah. Ini mana imam besar mazhab yang banyak kitab cerita tentang pendapat-pendapat dia tu. Tapi kalau Ibnul Mubarak, Ats-Tsauri dan Ishaq, itu jangan ada. Jadi bila dah ada dalam Sunan Tirmizi ni, kita boleh kembangkan lagi. Tengok lagi kitab-kitab lain. Kalau ada lagi, mana memang meyakinkan lah ijtihad atau mazhab Ishaq tu pun, mazhab Sufyan Ats-Tsauri tu pun memang dia yakin. Kita yakin. Memang betul macam tu. Yang Imam Tirmizi sebut ni. Sebab bukan dalam Tirmizi saja sebut tentang mazhab dia tu. Maknanya kepada kita lah, orang awam terutamanya, dengan Imam Tirmizi sebut begini ni, sama saja sebenarnya taraf dia. Semua imam-imam mujtahid. Walaupun mungkin lebih banyak kita dapati orang cerita tentang pendapat Syafi'i dan Ahmad. Tentang 3 orang lagi yang disebut oleh Imam Tirmizi di sini, kita tak tahu. Tapi sebenarnya kepada umum sama saja. Sebagaimana pendapat Syafi'i dan Ahmad kita yakini memang begitu, dan memang begitu pun kalau baca kitab fiqh pun memang begitu. Fiqh Syafi'i, fiqh Ahmad pun memang begitu. Begitulah juga kita akan yakin dengan mazhab ataupun pendapat Ishaq, Ibnu Mubarak dan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi mereka berpendapat orang yang tidak bermusafir menyapu khuf selama sehari semalam sahaja. Dan orang musafir pula boleh menyapu
selama 3 hari 3 malam. Makna dia panggil ada tauqid. Ada tauqid, ada batas waktu. Jadi di kalangan sahabat pun ramai, bahkan kebanyakan jumhur, kebanyakan ulama di kalangan sahabat. Adapun ni Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i ini bukan sahabat pun, kemudian lagi. Di kalangan sahabat pun ada yang pakai pendapat begitu, yang berpendapat begitu. Jadi pegangan mereka ni apa? Hadis-hadis seperti inilah. Itulah pegangan mereka. Hadis-hadis seperti inilah. Kalangan tabi'in dan fuqaha setelah mereka tu seperti inilah. Sufyan Ats-Tsauri dan mereka yang disebut ni. Ini kemudian lagi. Bukan tabi'in pun. Kalau tabi'in pun ramai. Yang lebih ramai yang berpendapat ada waktulah, ada batas dia. Ada batas dia. Tidak kata sampai seminggu, tidak. Dekat 3 hari saja. Kalau orang yang bermusafir. Kalau tidak musafir, sehari semalam sahaja. Untuk mendapat kemudahan menyapu khuf. Menyapu khuf ni, semua ni cerita menyapu khuf ni ketika berwuduk. Dalam berwuduk tu maksudnya. Bukan sapu khuf saja-saja, duduk saja sapu khuf. Bukan itu yang dimaksudkan. Ni duduk cerita ni semua ni bab wuduk lagi. Bab wuduk lagi. Jadi masih berkait dengan wuduk lah. Dalam berwuduk tu, itu. Musafir boleh 3 hari, tidak musafir sehari saja. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Dan Imam Tirmidzi sebut dah sini. Baik. Kita ada nota 8, 3 kali 8. Di sini siapa nak baca pula? Silakan, siapa nak baca? Assalamualaikum Maulana. Nak baca Maulana? Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Pasir. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Silakan. 888 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah juga pendapat jumhur ulama. Pendapat mereka lah yang paling betul dan tepat. Hadis-hadis bab inilah yang menjadi hujah mereka. Hafiz Ibnu Hajar di dalam Ad-Dirayah berkata, lebih 10 orang sahabat telah meriwayatkan hadis dalam bab ini. Kata An-Nawawi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab ramai lagi ulama yang lain, permulaan tempoh dikira dari masa berhadas selepas memakai khuf. Bukan dari masa memakai khuf dan bukan juga dari masa menyapu khuf. Demikian juga pendapat Abu Hanifah, Al-Auza'i, Abu Thawr dan Ahmad dinukilkan berpendapat permulaannya adalah dari waktu memakai yakni khuf. Sekejap Basir. Demikian juga pendapat Abu Hanifah. Di situ nuktah. Mana Abu Hanifah pun ada menentukan waktu juga untuk sapu khuf itu. Nuktah. Ni Al-Auza'i, Abu Thawr dan Ahmad ini cerita lain pula ni. Cerita berkait dengan permulaan nak kira tu. Sehari, semalam, 3 hari tu nak kira daripada mana. Nampak? Jadi sebab saya dengar macam Basir baca. Sambung. Lama tak baca orang mana, cuti setahun. Sila. Sambung Sambung. 889. Ni sini. Baca sekali lagi. 888. Ni Al-Auza'i ni kena sambung. Gitu. Demikian juga pendapat Abu Hanifah. Ya, boleh tak? Ya. Ni memaki tu kena baiki kot. Memakai. Mana memakai? Maki? Dia tulis memaki Maulana selepas memaki khuf. Mana? Memakai. Baiki Mazhab Syafi'i dan mazhab ramai lagi ulama yang lain permulaan tempoh dikira dari masa berhadas selepas memaki khuf. Ya, betul. Silakan. Terjatuh. Tak tertulis. Tak apa, silakan. Jadi begitulah. Jadi kira berapa hari itu start daripada mana? Itu ada khilaf. Ada khilaf ulama. Kalau Al-Auza'i, Abu Thawr dan Ahmad didukilkan berpendapat. Permulaannya adalah dari waktu memakai khuf. Adapun pendapat yang sebelum ni
Tidak, ada macam-macam pendapat di situ. Kita nak pakai yang mana tu pilih je lah. Yang mana yang kita nak. Gitu je lah. Baik. 888 tadi habis itu. Abu Aisyah berkata, ada juga diriwayatkan daripada sesetengah ahli ilmu bahawa mereka tidak memberikan batasan waktu untuk menyapu khuf. Inilah pendapat Malik bin Anas. Pendapat Imam Malik. Abu Aisyah berkata lagi, pendapat yang memberikan batasan waktu adalah lebih sahih. Ini yang diterjihkan oleh Imam Tirmizi. Walaupun dia cerita pendapat ni, yang dia pilih yang mana? Mana lebih baik? Yang lebih baiknya yang pertama tadi, yang ada batasan waktu. Batasan waktu tu maksudnya musafir 3 hari, 3 malam. Yang tidak musafir, sehari semalam. Tapi Imam Malik ni antara yang berpendapat tidak ada batasan waktu. Baik, kita tengok. 889. Ni Basir. Naam. Basir ke Bashir? Basir. Oh, tadi Abdul Basir. Tadi Abdul Basir. Ni Basir. Abdul Basir tu dia duduk dekat Subang kan? Ke mana? Ya, Subang mana. Tapi asal sama tu, Kedah juga. Oh, Kedah juga. Ni. Tapi ana Pulau Pinang orang lah. Pulau Pinang. Ni Pulau Pinang. Sila sambung lagi. 889. 889. Keharusan menyapu khuf menurut Imam Malik tidak terbatas waktunya, baik kepada musafir maupun kepada bukan musafir. Kedua-duanya boleh menyapu khuf selama mana pun dikehendakinya, selagi ia tidak berjunub atau tidak menanggalkan khuf yang dipakainya. Setelah berjunub atau menanggalkan khuf, tidak lagi kaki mestilah dibasuh ketika berwudu. Asy-Syaukani di dalam Nailul Autarnya menulis, Malik dan Laits bin Sa'ad berpendapat tiada ketentuan batasan waktu bagi menyapu khuf, yakni ketika berwudu. Orang yang memakai kedua khufnya dalam keadaan ia suci boleh saja menyapunya selama mana pun dikehendakinya. Orang yang bermusafir dan tidak bermusafir sama sahaja dalam masalah ini. Umar bin Al-Khattab, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Umar dan Al-Hasan Al-Basri juga diriwayatkan berpendapat demikian. Begitu juga diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, Rabi'ah, Al-Laits dan kebanyakan murid-murid Malik. Demikian disebutkan oleh Al-Aini. Sekejap Basir. Nah. Walaupun kita kata jumhur ulama berpendapat ada batas waktu tu, tetapi yang tidak jumhur ni pun bukan Imam Malik seorang saja. Ramai juga ni, cuba tengok ni. Cuba tengok nukilan daripada Syaukani dan juga apa yang disebutkan oleh Al-Aini. Ramai juga. Makna kata kalau kita nak pakai yang ni pun boleh jugalah. Kalau malah tanggal nak pakai tu. Nak pakai kemudahan ini, ambil kemudahan ini. Bolehlah berdasarkan pendapat ini. Memang pegangan mereka pun kuat juga, walaupun tidaklah kalau mengikut Imam Tirmizi tidaklah sekuat yang membataskan waktu tu, yang ada waktu tu. Tapi yang ni pun dia ada alasan juga. Dan orang-orang besar juga, bukan calon-calon orang juga yang pakai ni. Imam-imam mujtahidin juga yang pakai macam tu. Jadi dengan sebab itu kita kena terbukalah. Kena terbuka. Lepas tu Imam Tirmizi kata, Abu Aisyah berkata lagi, pendapat yang memberikan batasan waktu adalah lebih sahih. Kenapa dia terjehkan itu yang lebih betul, dia lebih tepat? Sebab itu lebih sahih. Kalau nak kira dari segi penilaian hadis, hadis yang membataskan waktu tu lebih sahih. Walaupun yang tidak membataskan itu sahih juga. Sebab dalam bab hukum ni, kalau tidak sahih tak boleh pakai. Paling tidak hasan. Jadi imam-imam besar, imam-imam mujtahidin tu bila dia kata tak ada perlu terikat batasan waktu, tak ada batasan waktu tu, mana mereka berpegang dengan riwayat-riwayat yang sahih. Paling tidak hasan. Dia ada juga.
Kalau dhaif tak boleh pakai dalam bab hukum ni. Jadi 890. Sebab apa? Kerana hadis yang dijadikan sebagai sandarannya banyak dan sahih pula. Berbeza dengan pendapat yang tidak memberikan batasan waktu untuk menyapu khuf. Hadisnya tidak banyak dan tidak sekuat hadis yang memberikan batasan waktu untuknya. Ini antara sebab. Kalau orang nak ditarjihkan masalah berdasarkan riwayat yang lebih banyak dan lebih sahih, maka dia kena pakailah yang membataskan waktu tu. Dia pakai itulah. Tapi kepada orang awam, orang biasa ni, mana dia tak tahu ini lebih kuat ke tidak kuat. Ya? Dia sebenarnya boleh pilih yang mana-mana saja pun. Yang mana-mana saja boleh pilih. Yang mana lebih banyak, yang mana lebih sahih, mana orang ramai tahu. Orang yang belajar sikit-sikit pun tak dapat juga. Tak tahu juga. Belajar agak banyak baru dah tahu. Jadi macam mana kalau kita kata dia tahu yang lebih kuatnya yang ni, lebih banyaknya yang ni, lebih sahih yang ni sahih juga tapi tidak banyak. Kalau dia nak pakai yang tidak banyak tu, kalau dia tahu, boleh ke tidak? Boleh juga. Imam-imam mujtahidin tu sendiri kadang-kadang dia pakai hadis yang kurang kuat berbanding dengan hadis yang kuat. Kerana berdasarkan ijtihad yang banyak perkara lagi yang dia tengok, dia ambil kira. Sebab itu dia menterjihkan hadis yang kurang kuat. Contohnya Imam Malik di sini. Imam Malik tu kan imam besar, Laith bin Sa'ad, Rabi'ah, ni semua imam-imam mujtahidin. Bukan calon-calon orang. Sya'bi apa semua ni. Kalau kita mengambil kira riwayat pula, Umar bin Al-Khattab sendiri, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Umar, ni sahabat-sahabat sendiri pun ada yang mengamalkan begitu kalau berdasarkan riwayat lah. Jadi tentu sekali kalau orang kemudian, kalau sahabat tu lain cerita lah, dia tahu sendiri daripada Rasulullah SAW. Kalau yang kemudian tu berdasarkan riwayat. Walaupun begitu, kita kata takkanlah Imam Malik tak tahu hadis-hadis ni. Tapi kenapa dia pilih yang kurang kuat, yang tidak banyak? Dia adalah itu wujuh, orang panggil wujuh terjih dia tu. Sebab-sebab dia menterjihkan yang kurang kuat dan kurang banyak tu. Paling tidak untuk kemudahan. Untuk kemudahan. Untuk kemudahan. Kemudahan tu pun satu perkara yang perlu diambil kira juga. Baiklah, saya nak sebab saya tak sempat di sini, sepatutnya saya kemukakan juga hujah-hujah pihak ni yang mengatakan boleh, tidak ada batasan waktu tu. Apa hujah mereka? Jadi kalau nak tengok, boleh antaranya lah, rujukan saya banyak. Kalau kita nak pilih salah satu lah, kita boleh ambil di sini. Antaranya ni kitab Khazainus Sunan, karangan salah seorang Syekhul Hadis di Pakistan, pengasas ni lah Madrasah Nusratul Ulum, sangat alim dia, Maulana Muhammad Sarfaraz Khan Safdar. Ni kitab dia, orang panggil takrir Sunan Tirmidzi dia, namanya Khazainus Sunan. Tapi kitab ini tidak lengkap pun, tak sempat semua sekali. Tak lengkap pun, sebahagian saja, dan itu pun secara ringkas saja disusunnya. Ini dalam bentuk takrir dia panggil, yang dia mengajar tu anak murid cantik, kemudian dijadikan buku. Ini coba sebagai contoh. Kalau kita nak tengoklah hujah masing-masing, kita boleh tengok di sini. Yang dah sebut ada waktu tu kita dah tahu dah. Yang sekarang ni kita nak tengok yang tidak membataskan waktu untuk sapu khuf dalam berwuduk itu. Pendapat Imam Malik. Ini dia sebut di sini. Sebab ini dalam bahasa Urdu saya terjemah terus. Tiga imam utama, yang ni Abu Hanifah, Syafi'i
dan Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahawai, sebagaimana disebutkan oleh Tirmizi, berpendapat ada batasan waktu untuk sapu khuf. Orang bermukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Okey, tak apalah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menulis, inilah pendapat jumhur sahabat, jumhur ulama, baik dari kalangan sahabat ataupun orang-orang selepas mereka. Maulana Mubarak Puri dalam Tuhfatul Ahwazi, Syarah Tirmizi juga menulis begitu, dan beliau berkata, wa huwal haqqu was-shawab. Itulah yang benar dan yang betul. Lepas tu dia sebut di sini, Ibn Rushd dalam Bidayah, ini Bidayatul Mujtahid, menulis, Imam Malik berpendapat sapu khuf ni tidak ada batasan waktunya. Ini juga yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi daripada Malik. Imam Tirmizi pun sebut begitu juga. Khattabi juga dalam Ma'alimus Sunan, Ma'alimus Sunan menyebutkan itu pendapat Imam Malik. Imam Nawawi juga dalam Syarah Muslim menyebutkan itu pendapat Malik, tapi dia kata itu pendapat yang masyhur daripada Imam Malik. Baiklah. Antara dalil jumhur ulama, ini satu dia bagi. Itulah hadis Ali dia bagi. Kemudian hadis Khuzaimah bin Thabit hadis 95. Yang kita dah baca dalam Tirmizi. Dalil yang ketiga, ni dalam Nailul Autar, hadis Aisyah. Dalil yang keempat, ini ada dalam Musnad Ahmad, Tahawi, Daraqutni dan lain-lain kitab ni. Ada. Ni dalil mereka. Dalil yang kelima. Panjang lagi lah cerita. Banyak lagi lah. Dalam Tirmizi itu dia ambil 2 saja hadis. Ini sebenarnya kalau nak kira hadis ada banyak. Itulah sebabnya ulama-ulama kata sebab apa yang pendapat yang pertama tu lebih kuat, sebab dari segi hadisnya lebih banyak dan lebih sahih. Kena kira dari segi nilai kesahihannya, yang ni lebih sahih. Kemudian Zailai dalam Nasbur Rayah menulis bahawa Imam Bukhari berkata hadis Abu Bakrah dan hadis Safwan bin Assal bertaraf hasan. Tadi kan hadis Safwan bin Assal tadi yang kita baca tadi, hadis 96 tadi, itu bertaraf hasan. Imam Bukhari pun kata begitu. Baik. Dalil yang keenam, ini lagi. Banyaklah. Okey, tak apa. Baik. Kemudian dibawakan dalil yang menjadi pegangan Imam Malik dan orang sependapat dengannya. Ini dalilnya. Dalam Abu Daud tersebut riwayat daripada Ubay bin Umarah begini. Dia kata, ya Rasulullah, amsahu 'ala al-khuffain? Qala na'am. Qala yawman? Qala yawman. Qala wa yawmain? Qala wa yawmain. Qala thalatha? Qala na'am wa ma syi'ta. Berdasarkan wa ma syi'ta itulah daripada kata wa ma syi'ta itulah Imam Malik faham tidak ada batasan waktu. Sebanyak yang kau nak. Jadi sahabat ni tanya, boleh saya sapu khuf? Sapu kedua khuf, yang ni dalam berwuduk lah. Nabi kata boleh. Sehari? Nabi kata boleh sehari. Dia tanya lagi, 2 hari? Nabi kata boleh 2 hari. Dia kata 3 hari? Nabi kata boleh. Bahkan sebanyak. Selama mana yang kau nak. Wa ma syi'ta. Itu maksud wa ma syi'ta. Jadi inilah dalil Imam Malik yang mengatakan tidak ada batasan waktu tu. Selama mana yang kita nak. Selagi, macam tadilah, selagi tidak berjunub ataupun berhadas besar. Ataupun kita menanggalkan khuf. Selagi tidak menanggalkan khuf, tak ada apa-apa, kita tanggalkan saja-saja. Itu tak boleh lah. Tak boleh. Kena basuh lah. Bila berwuduk tu. Bila dah tanggal. Kalau tak tanggalkan, selama mana pun boleh. Jadi jelas sekali berdasarkan hadis ini pegangan Imam Malik itu. Walaupun ulama-ulama yang tidak bersetuju dengannya cuba membantahnya dengan mengemukakan beberapa alasan mereka. Dengan beberapa alasan mereka, antaranya Syaukani dalam Nailul Autar,
Maulana Mubarakpuri dalam Tuhfatul Ahwazi, mereka tulis, mereka kata Abul Fath Al-Azdi, mereka tulis, Imam Abul Fath Al-Azdi berkata, laisa isnaduhu biqaim wala yathbut. Dia kata sanadnya tidak kuat. Laisa biqaim ini tidak boleh berdiri. Maksudnya tak kuat lah, rebah lah, boleh rebah. Dan tidak sabit, kata dia. Mana tidak sahih. Mana ada komentar daripada tokoh. Ibn Rushd juga dalam Bidayatul Mujtahid menulis bahawa Ibnu Abdul Bar berkata hadis ini tidak sahih. Padahal hadis Ibnu Abdul Bar itu Maliki, bermazhab Malik. Daraqutni kata di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Razin, Muhammad bin Yazid dan Ayyub bin Qatan. Semua mereka ini majhul. Jadi itu komentar orang lah. Komentar orang. Dalam Nailul Awtar, Syawkani menukilkan pendapat Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad berkata la yu'rafun, mereka itu tidak dikenali. Mana majhul lah. Sebab itulah Imam Abu Daud sendiri selepas mengemukakannya menulis wa qad ikhtulifa fi isnadihi wa laysa bil qawi. Mana ulama berbeza pendapat tentang sanadnya itu dan ia tidak kuatlah. Bahkan Hafiz Ibn Hajar dalam At-Talkhisul Habir menulis bahawa Imam Al-Jawzaqani menyenaraikan hadis ini dalam senarai hadis maudhu' juga. Sampai ke peringkat tu. Jadi sebab itulah jumhur ulama tak mahu pakai. Itu alasan mereka. Jadi bagi orang yang terima tu dia ada alasan lain lagi. Dia ada alasan lain lagi. Begitulah caranya. Dalil yang kedua. Dalam Abu Daud dengan sanadnya daripada Khuzaimah bin Thabit daripada Nabi SAW katanya al-mashu 'ala al-khuffain lil musafir 3 ayyam wa lil muqim yawmun wa laylah. Qala Abu Dawud rawahu Mansur bin al-Mu'tamir an Ibrahim at-Taymi bi isnadihi wa qala fiha walau istazadnahu lazadana. Ini daripada Khuzaimah bin Thabit. Nabi SAW kata sapu khuf untuk musafir 3 hari. Untuk orang bermukim sehari semalam. Kata Abu Daud, ia diriwayatkan oleh Mansur bin Al-Mu'tamir daripada Ibrahim An-Nakhai dengan isnadnya. Dan dalam riwayat itu, Khuzaimah kata, kalau kami tambah lagi hari, nescaya Nabi akan tambah lagi cara dia tu. Jadi daripada bahagian terakhir ni, perenggan yang terakhir, walau istazadnahu lazadana. Ini difahami bolehlah lebih daripada 3 hari. Tetapi andaian saja ini kan, andaian kalau tapi andaian pun mereka yakinlah. Mereka yakinlah. Kalau kami tambah lagi, kira-kiranya Nabi akan tambah lagi hari. Dah kami, sebab kami tanya setakat 3 hari, kira-kiranya begitulah. Jadi jawapan bagi orang yang tidak menerimanya, mereka kata, umpamanya Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, dia kata ini apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah berdasarkan agakkan dan andaian saja. Sahabat tu kata, Khuzaimah bin Thabit. Jadi dia kata ni kami, maknanya ada ramai bersama-sama dia juga tu. Kira-kiranya ketika bertanya tu. Jadi itu kata dia ni agakkan saja, jadi agakkan tak boleh. Bukan kata-kata dan perbuatan Nabi. Itu semata-mata zon perawi saja. Walaupun kita kata berat sangkanya. Berat sangkanya bahawa kalau dia sebut lebih daripada 3 hari, nasihat Nabi kata 3 lebih boleh pun boleh. Itu yang difaham oleh perawi. Jadi kita tak boleh nak buat hujah sangat. Dengan sebab itu Syawkani di dalam Nailul Awtar menukilkan daripada Ibnu Sayyidin Nas bahawa berdasarkan riwayat ini mereka tidak menambahkan, mereka tidak minta tambah lebih daripada 3 hari, tidak. Dan tidak juga Nabi SAW sendiri jelas menyebutkan lebih daripada 3 hari itu. Ini hanya semata-mata zon perawi.
Zon saja. Jadi berdasarkan zon ni macam mana kita boleh tinggalkan sesuatu yang qat'i dan yang yakin. Yang yakin itu riwayat yang sebut 3 hari. 3 hari. Tidak musafir, sehari semalam. Jelas sebut. Macam mana kita nak tinggalkan yang yakin itu semata-mata dengan yang zon ini? Maulana Uthmani, Syabbir Ahmad Uthmani, dalam syarah Muslim dia, namanya Fathul Mulhim, dia juga setelah mengemukakan apa yang disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas tadi, dia berkata, tidak sepatutnya mana-mana orang alim dia meninggalkan sesuatu yang qat'i dan yakini semata-mata dengan melihat kepada sesuatu yang zan, walaupun bersangka pun dia tidak sama dengan yakin. Setengah-setengah orang tu dia bagi alasan lah bagi pihak Imam Malik. Kenapa Imam Malik pakai? Sebab dia kira walaupun hadis tu ada, hadis yang sebutkan 3 hari itu jelas, tetapi seseolahnya riwayat yang menyebutkan lebih daripada 3 hari itu pun masih boleh lagi, itu dipanggil termasuk dalam ziyadatus thiqah bagi Imam Malik. Termasuk dalam ziyadatus thiqah. Ziyadatus thiqah boleh diterima juga, boleh dipakai juga. Itu antara alasan dia. Kalau perawi itu tambah, ada tambah. 3 hari itu tentu dah. Tapi ada tambah lagi. Bukan semua perawi yang tambah. Sebahagian perawi tambah. Tapi perawi itu perawi yang kuat juga. Jadi kita boleh pakai jugalah kalau nak kira. Walaupun kita percaya, kita pun tahu, Imam Malik tentu tahu sebenarnya yang lebih kuat ini, lebih banyak ni. Tapi itulah kerja Imam Mujtahid ni. Kadang-kadang dia ambil kira tu. Dengan sebab ada pendapat-pendapat orang seperti itulah dapat kemudahan itu. Dan kemudahan pun kita yakin, tentulah orang-orang seperti ini dia ada hujah dia sendiri. Begitu. Tetapi orang tak mahu pakai itu, dia kata hadis tauqid ni mana ada batasan waktu untuk sapu khuf dalam berwuduk ni, kalau mengikut setengah-setengah ulama itu adalah mutawatir hadis itu. Umpamanya Imam Tahawi, dia kata dalam kitab dia, falaysa yanbaghi li ahad an yatruka mithla hadhihi al-athar al-mutawatirah ila mithli hadis Ubay bin Umar. Tidak sepatutnya sesiapa pun meninggalkan asar-asar yang mutawatir seperti ini, lalu pergi berpegang pula dengan hadis Ubay bin Umar. Tak sepatutnya, dia kata. Jadi setakat itulah komentarnya. Kalau nak lagi lebih detail lagi, ada lagi perbincangannya. Ini sekadar secara ringkas yang saya sebut ni sebagai tambahan lah kepada perbincangan kita. Baiklah. Abu Isa berkata lagi, pendapat yang memberi batasan waktu itu lebih sahih. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Safwan bin Assal, bukan melalui saluran riwayat Asim. 891. Ni siapa nak baca? Silakan, siapa nak baca? Terakhir ni. Saya baca mana? Siapa? Siapa nak baca? Silakan. Ikutlah. Siapa tadi? Bagi Tuan Roslan lah. Dia tadi. Boleh tak apa, siapa pun boleh baca. Sila. Siapa lah? Bila Tuan Roslan, habis lah. Okeylah. Nota 891. Ya. Selain zir, hadis ini telah diriwayatkan juga daripada Safwan bin oleh Abu Gharif dan Huzaifah bin Abi Huzaifah. Hadis Abu Gharif nama sebenarnya ialah Ubaidillah. Nama sebenarnya Ubaidullah bin Khalifah Al-Hamdani. Dikemukakan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubranya, kata Al-Baihaqi, akhbarana Abu Bakrin Ahmad bin Al-Hasan Al-Qadi hadatsana Abu Al-Abbas. Kita sebut qala hadatsana gitu. Qala hadatsana Abu Abbas Al-Asam qala hadatsana Al-Hasan bin Ali bin Affan qala hadatsana Abu Usama
qala hadatsana Abu Usamah an Abi Rauqin Atiyat bin al-Harith al-Hamdani qala hadatsana Abu al-Gharif an Safwan bin Assalin al-Muradi al-Muradi qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fadzakara al-haditha wa fihi qala فليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن وإذا كان مقيما فيوم وليلة فيوم وليلة okey, tak apa. Walailatun. Gitu ya. وإذا كان مقيما فيوم وليلة. Bermaksud Safwan bin Asal berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar kami sebagai satu pasukan tentera, lalu beliau menyebutkan hadisnya. Di dalamnya tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seseorang daripada kamu menyapu kedua khufnya bila dia bermusafir selama 3 hari 3 malam. Jika dia bermukim tidak bermusafir pula, maka selama sehari semalam. Hadis ini hasan sebagaimana kata Al-Bushiri. Busiri. Hadis ini hasan sebagaimana kata Al-Bushiri. SH sama dengan sa. SY sama dengan shin. Begitu. Teruskan. Riwayat Huzaifah bin Abi Huzaifah pula dikemukakan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Awsatnya. Kata beliau, qala haddatsana Ibrahim qala, bila kata beliau tak payah qala. Haddatsana Ibrahim qala haddatsana Abi qala na Zaid bin Na tu haddatsana. قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا وليد بن عقبة بن نزار العبسي عن حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عسال المرادي قال صببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فتوضأ ومسح على خفيه من الغائط والبول إلى النوم وإلى الجنابة. لم يروي هذا الحديث عن حذيفة بن أبي حذيفة إلا الوليد تفرد به زيد. Okey, terus. Bermaksud kata Safwan bin Asal, aku menuang air untuk Rasulullah berwuduk ketika tidak bermusafir dan ketika bermusafir. Baginda berwuduk dan menyapu kedua khufnya kerana membuang air besar dan air kecil, tidak kerana tidur dan berjunub. Tidak ada orang lain meriwayatkan hadis ini daripada Huzaifah bin Abi Huzaifah selain Al-Walid. Zaid bersendirian dalam meriwayatkannya. Teruskan. Imam Bukhari juga ada mengemukakan riwayat ini di dalam At-Tarikh Al-Kabirnya di samping menyatakan ilatnya. Kata beliau, Huzaifah tidak menyatakan samaknya. Kata beliau, Huzaifah tidak menyatakan samaknya daripada Safwan. Walid bin Uqbah bin Nizar al-Absi adalah perawi majhul sebagaimana tersebut di dalam At-Taqrib. Huzaifah sendiri di dalam At-Taqrib disebutkan sebagai perawi makbul. Jadi Imam Tirmizi sengajalah nak tambah di sini, maknanya sebab hadis 96 tu kan yang dikemukakannya macam saya sebut tadi,
diriwayatkan daripada Asim melalui saluran riwayat Asim. Sedangkan Asim itu kita telah bincang dah dahulu, ramai ulama mempertikaikan dan dia tu bukan perawi sahih. Jadi dengan sebab itu Imam Tirmizi mengajar kita cara menampung hadis. Maknanya nak cerita di sini, riwayat daripada Safwan bin Asal itu bukan hanya melalui satu saluran Asim sahaja. Ada lagi beberapa saluran yang lain. Jadi jika dicampur-campurkan itu jadi boleh dipakai jugalah. Riwayat Asim itu tidak terlalu lemah lah. Sebab bukan dia bersendirian sahaja dalam meriwayatkannya. Orang lain juga ada meriwayatkannya. Bahkan riwayat Al-Baihaqi itu sebagaimana yang kita dah baca tadi dalam nota tu, Al-Busiri kata bertaraf hasan. Jadi bila bertaraf hasan, selesailah. Dan ni hadis 96 ni sendiri pun mengikut ramai ulama, mereka mengatakan bertaraf hasan juga. Kalau macam tu, semata-mata Imam Tirmizi kata begini hanya nak menarik perhatian kita kepada beberapa saluran riwayat Safwan bin Asal. Ini ada beberapa saluran, bukan saluran yang dikemukakan oleh beliau di dalam kitab ini sahaja. Itu nak ceritanya. Bukan ini sahaja. Ni. Ini 95 yang 96 ni. Ni 96, bukan ini sahaja sanadnya. Nak sampai kepada Safwan bin Asal itu bukan ini sahaja sanadnya. Sebab dalam ni ada ni Asim bin Abi Najud. Dengan sebab dia ni jadi hadis ni tidak jadi sahih, tapi jadi hasan sahaja. Jadi kalau kita terima sebagai hasan dah pun selesai, dah boleh pakai dah juga dalam bab hukum. Terutamanya kalau kita kata sekadar nak menjadi penyokong kepada hadis 95 tu boleh dah. Lebih daripada boleh lah. Apalagi kalau kita mengetahui ada lagi beberapa saluran riwayat daripada Safwan bin Asal itu. Itu dipanggil saluran riwayat. Saluran riwayat. Saluran riwayat. Jadi saluran riwayat itu dikemukakan oleh seseorang pengarang ada banyak sebab, antaranya untuk menampung kekurangan yang mungkin ada pada riwayat yang telah dikemukakan, pada sanad yang telah dikemukakan. Untuk sanad yang dikemukakan itu mungkin dapat ditampung. Sebab kalau lemah-lemah pun ada ramai, dia jadi kuat juga. Gitu. Apalagi kalau kita terima ia bertaraf hasan, lagilah. Itulah lebih kurangnya perbincangan kita. Jadi nak tunjuknya ni, saya duk cari-cari ni. Ni kalau kita perhatikan di sini, riwayat 96 ni. Ini sanadnya daripada Asim bin Abi Najud. Kalau kita tengok 877. Ni okey, tak apa. Sanad apa ni okey. Perawi ni. Kalau kita pergi kepada Asim 878. 878 ni Asim bin Abi Najud. Di sini kalau kita tengok ulama-ulama rijal tidaklah meletakkan dia di tempat yang tinggi sangat. Dia tinggi dari segi qiraat. Tapi dari segi ni tidak. Kenapa kita kata boleh begitu? Tidak pelik, dalam dunia ni memang biasalah begitu. Orang ni kuat dalam bidang ni. Lapangan ini, dalam lapangan lain mungkin dia tidak kuat. Biasalah. Tidak pelik. Jadi ini menunjukkan ulama-ulama kita tu bersikap adil. Mereka betul-betul kritis. Tidak kata orang imam, sampai ke peringkat imam, ada satu perkara imam dalam semua perkara. Tidak gitu. Dia seorang yang boleh dikatakan benar, tetapi tidaklah sampai boleh dikatakan thiqah, kata Abu Hatim. Dia juga bukan seorang hafiz. Ni lafaz-lafaz ta'dil yang rendah, tidak kuat.
Uqaili pula kata tidak ada apapun kekurangannya selain ingatannya tidak baik. Itu. Jadi itu pun kurang jugalah. Jadi perawi yang macam ni, gambaran yang diberikan paling tinggi hasan. Dia tidak naik ke tahap sahih. Ni kata Al-Bazzar, bukan seorang dua sajalah. Kata kami tidak mengetahui ada sesiapa pun meninggalkan, yang ini tidak mahu menerima hadisnya, walaupun beliau bukan seorang hafiz. Demikianlah tersebut di dalam Muqaddimah Fathul Bari. Sebab Hafiz Ibn Hajar dalam Muqaddimah dia bincang juga tentang perawi-perawi yang dipertikaikan di dalam Sahih Bukhari. Perawi-perawi yang dipertikaikan. Di dalam Taqribut Tahdzib, Hafiz Ibn Hajar menulis seorang perawi saduq yang ada banyak waham. Inilah kelemahan dia, kekurangan dia. Dia hujjah dalam qiraat. Hadisnya di dalam Bukhari dan Muslim dikemukakan bersama perawi lain. Mana Imam Bukhari tak ambil hadis dia semata-mata, nak pegang dengan hadis dia semata-mata, tidak. Paling tinggi pun sebagai mutaba'ah sahaja. Hadis dia tu ataupun sebagai syawahid sahaja. Dikemukakan, diambil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kenapa tu? Sebab bagi mereka tidak begitu kuat lah. Bila tidak begitu kuat, itu dipanggil perawi yang bertaraf hasan. Perawi hadis hasan. Bukan perawi hadis sahih, tapi perawi hadis hasan. Gitu. Jadi untuk menampung mungkin dengan tujuan itulah Imam Tirmidzi sebut kemukakan dia kata tadi ada lagi selain daripada saluran Asim. Mana nak ceritanya ada beberapa saluran lah nak sampai kepada Safwan bin Asal itu. Bukan melalui Asim sahaja. Kalau kita kata dia mungkin tak berapa kuat ingatan dia, keliru ke, orang lain pun ada juga meriwayatkan begitu. Itu maksudnya. Untuk menampunglah ringkas ceritanya. Jadi saya rasa kita tak sempat baca bab yang satu lagi itu, hanya sekadar itulah dulu. Untuk Sunan Tirmidzi ni bab yang ke-72 ni tak sempat lagi hari ni, nanti kita akan sambung semulalah insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Kita rehatlah seperti biasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.